Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma, Allahumma alhimni rusydi wa 'idni min syarri nafsi. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pertama sekali kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang besar kepada kita, iaitu nikmat Islam dan iman. Nikmat iman dan Islam. Tidak ada nikmat yang paling besar melainkan nikmat iman dan Islam. Para pelajar yang dirahmati Allah SWT sekalian, diharap pelajar berada dalam keadaan bersedia untuk meneruskan sesi pembelajaran yang seterusnya. Pada hari ini, Ustaz akan sentuh yang berkaitan dengan satu tajuk dalam sirah dan tamadun Islam, pelajaran yang 18 yang berkaitan dengan Khulafa' Ar-Rasyidin, yang menjurus kepada tajuk kepada salah seorang tokoh di dalam pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, yang diberi amanah untuk memerintah selama 5 tahun lebih kurang, iaitu daripada 35 Hijrah sehinggalah 40 Hijrah. Sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran pada hari ini, sama-sama kita melihat standard kandungan yang kita nak fahami, iaitu merumuskan kefahaman terhadap pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin dan mengamalkan iktibar daripadanya secara beradab dan istiqamah. Dan juga kita hendaklah memahami berkaitan dengan standard pembelajaran yang kita akan capai. Pertama, menyatakan era pemerintahan Islam secara ringkas. Yang keduanya, menerangkan ciri kepimpinan Khulafa' Ar-Rasyidin. Dan yang ketiganya, menerangkan pencapaian pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin. Dan yang keempatnya, merumuskan iktibar daripada pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin dan menghubungkan dengan kehidupan kita pada hari ini. Maksudnya kita hendaklah memahami yang berkaitan dengan objektif yang kita nak capai pembelajaran pada hari ini. Pertamanya, menyatakan pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin. Yang keduanya, menerangkan ciri kepimpinan Khulafa' Ar-Rasyidin. Dan yang ketiganya, menjelaskan iktibar daripada pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin. Yang pada hari ini yang menjurus kepada salah satu tokoh Khulafa' Ar-Rasyidin, iaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Mana nama beliau ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib, yang telah berkahwin dengan salah seorang anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Siti Fatimah Az-Zahra, yang beliau telah dikurniakan 2 orang cahaya mata, iaitu Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Itu sedikit sebanyak yang berkaitan dengan riwayat hidup Sayyidina Ali bin Abi Talib. Pelajar yang dirahmati Allah sekalian, mari sama-sama kita melihat ciri kepimpinan yang ada pada Sayyidina Ali semasa beliau
hidup dan memegang jawatan khalifah yang keempat. Di antara sifat berani yang ditunjukkan oleh beliau telah menyertai hampir ke semua peperangan. Di antara peperangan yang beliau telah sertai iaitu peperangan Badar dan juga Khaybar, serta beliau sentiasa berada di posisi hadapan ketika menghadapi musuh. Dan yang keduanya, beliau sanggup menerima jawatan khalifah walaupun mengetahui bebanan yang bakal dihadapi. Sebagaimana yang kita maklum, beliau pada awalnya menolak, tapi oleh kerana dipaksa supaya menerima jawatan dan nak mencari pembunuh, siapakah pembunuh yang membunuh Saidina Osman, beliau menerima untuk menerima tanggungjawab tersebut. Dan yang keduanya, beliau seorang yang bersifat tegas. Di antara ketegasan yang ditunjukkan oleh beliau telah memecat gubernur yang dilantik oleh khalifah seperti Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Musa al-Asy'ari bagi meredakan kemarahan puak pemberontak. Dan yang ketiganya, bukti ataupun ciri kepemimpinan yang ada pada Saidina Ali bin Abi Talib, beliau seorang yang berilmu, keilmuannya yang diiktiraf, memiliki ketinggian ilmu dalam pelbagai bidang sehingga dilantik menjadi hakim di Yaman, serta beliau semasa pemerintahan tiga khalifah iaitu Saidina Abu Bakar, Saidina Omar dan juga Saidina Osman, beliau juga dilantik menjadi hakim pada masa pemerintahan mereka itu. Dan juga beliau seorang yang berpandangan jauh, di mana beliau menangguhkan hukuman qisas terhadap pembunuh Khalifah Osman bin Affan kerana keadaan negara yang masih huru-hara dan dikuasai oleh puak pemberontak. Menangguhkan hukuman qisas bukan berarti tidak menjalankan hukuman qisas. Itu sedikit sebanyak yang berkaitan dengan ciri kepemimpinan. Sejurus itu, mari sama-sama kita melihat selepas beliau dilantik menjadi khalifah, apakah ucapan yang diucapkan oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu selepas beliau dilantik menjadi khalifah yang keempat. Beliau telah berucap di antara sedutannya, seseorang Islam yang sejati adalah yang menggunakan lidah dan anggotanya ke arah kebenaran dan berlumba-lumba membuat kebaikan. Taatilah Allah dan menjauhi larangannya. Jika melihat kebaikan, maka sempurnakanlah. Dan jika melihat kejahatan, tinggalkanlah. Ini di antara pesanan ataupun ucapan sulung yang diucapkan oleh Sayyidina Ali, menggesa kepada manusia, menggesa kepada umat Islam supaya menggunakan anggota lidah dan anggota-anggota yang lain berlumba untuk melakukan kebaikan dan sentiasa mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di antara yang perlu kita hayati di atas ucapan yang telah ditunjukkan, yang telah diucapkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mari sama-sama kita melihat pencapaian Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Yang disebut di sini pencapaiannya yang diketahui iaitu beliau dari sudut ekonomi, beliau telah meneruskan kutipan jizyah yang telah dikenakan terhadap golongan zimmi. Golongan zimmi ini ialah golongan yang hidup, yang berada di negara Islam dan mereka bersedia untuk hidup di bawah naungan Islam, di bawah naungan negara Islam. Dan mereka ini tidak memusuhi Islam. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, siapa yang menyakiti ahli zimmi,
seolah-olah dia menyakitiku. Inilah di antara pencapaian yang telah dilaksanakan ataupun yang telah dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib di masa pemerintahan beliau. Begitulah sedikit sebanyak yang berkaitan dengan Sayyidina Ali. Seterusnya yang terakhir, marilah sama-sama kita melihat apakah yang dapat kita ambil iktibar pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin. 4 orang sahabat yang telah diberi amanah untuk memimpin umat Islam pada ketika itu. Di antara iktibar yang boleh kita contohi, iaitu kita hendaklah mencontohi kepimpinan khalifah dengan mengutamakan dari segi kesejahteraan, agama, rakyat dan negara. Yang keduanya, kita hendaklah menggiatkan usaha-usaha dakwah agar kebenaran Islam itu dapat disebarkan dengan pelbagai cara, dengan pelbagai strategi supaya Islam itu tersebar ke seluruh dunia. Dan seterusnya yang ketiga, kita hendaklah mengukuhkan perpaduan umat Islam dengan memelihara hak antara satu sama lain demi menjamin keharmonian di dalam kehidupan. Dan yang keempatnya, kita hendaklah menyumbang kepakaran untuk pembangunan dan kemajuan negara. Dan kelima, sebagai umat Islam, kita hendaklah mengamalkan akhlak yang terpuji agar menjadi contoh teladan yang baik seperti mana yang telah ditunjukkan oleh keempat-empat khalifah di dalam Khulafa Ar-Rasyidin. Dan yang keenamnya yang terakhir, iaitu kita hendaklah menyokong kegiatan umat Islam supaya umat Islam itu dihormati dan disegani pada masyarakat dunia. Itulah sedikit sebanyak yang berkaitan dengan peranan yang telah dimainkan oleh Khulafa Ar-Rasyidin, dan kita mengetahui sedikit sebanyak yang berkaitan dengan ciri-ciri kepimpinan dan juga sumbangan yang telah dilakukan oleh mereka. Dan dengan sumbangan itu, semoga kita dapat menjadi satu motivasi kepada kita untuk meneruskan kehidupan kita sekiranya kita diamanahkan sebagai seorang pemimpin. Hanya sekadar tu kita dapat yang kita pelajari pada hari ini, dan saya sudahi dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.